Tuan yang dirahmati Allah, kita rasa bangga, seronok bila mana Allah kurniakan kepada kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dapat merungkai semua masalah fiqh untuk kita. Dia tolong fikir macam mana, ni nak buat macam mana, ni nak buat macam mana, aku tulis kitab. Tapi tuan-tuan tahu tak betapa susahnya jalan Imam Asy-Syafi'i daripada umur kecil dia belajar di Mekah tu sampailah dia belajar di Iraq. Macam mana susah dia. Tahu saat bila mana dia habis mengaji tu di Mekah, waktu usia dia masih remaja tu, dia habis mengaji, tok guru dia kata, hang keluarlah pergi tempat lain, pergi Madinah, sebab aku dah habis dah ilmu nak bagi kat hang. Maksud dia, tok guru tu turun habis semua dah. Buku-buku teks tu semua dah bagi kat dia dah. Semua dia dah tahu dah. Sampai teradu. Punyalah pandai Imam Syafi'i. Maka guru dia kata, hampilah ke Madinah, bergurulah di sana. Maka dia pun siap-siap barang balik, minta izin kat mak dia. Mak Imam Syafi'i pun, bila mana Imam Syafi'i kata, wahai bonda, aku minta izin nak pergi keluar mencari ilmu. Bagi tak bagi? Mak dia kata, pilah nak, pilah. Zaman tu mana ada WhatsApp, telefon tak ada, nak tanya tengok sampai ke tak lagi. Kita lah ni, anak nak keluar pergi mengaji ni, Kuala Lumpur, baru pergi naik bas kat Pekan Jitera, telefon dah, sampai tak lagi. Mak, cik baru duduk depan pintu bang. Sebab lah telefon dah kan. Saat lagi duduk tapah tanya sampai tak lagi. Mak ni baru duduk RNR. Mak 3 pagi mana sampai. Mak tak tidur kan. Mak memang tak tidur sebab anak keluar pergi mengaji tu susah hati. Saat lagi sampai, telefon lagi sampai lagi. Sampai dah mak pungkok, tak ada hangat letak atas katil, dia kata. Tapi mak Imam Asy-Syafi'i, bila Imam Syafi'i minta izin nak pergi belajar, mak dia kata apa? Hang keluarlah pergi tuntut ilmu, kita jumpa di akhirat besok, mak dia kata. Kita kalau anak kita keluar pergi, sanggup cakap gitu? Nak hang pack baju ni, beg ni hang kat lelok no, hang keluar nanti kita jumpa di syurga. Taubat meleleh kat mata, tutup pintu tak ada pergi. Mak dia kata, pilah, kita jumpa di syurga. Maksud dia tak tahu bila nak balik. Mungkin waktu dia balik tu, Imam Syafi'i balik, mak dia dah tak ada. Sampai teratu tuan-tuan, ikhlasnya hati seorang ibu nak anak dia tuntut ilmu. Maka Imam Syafi'i pergi sampai di Madinah. Belajar dengan siapa? Belajar dengan Imam Malik. Imam Malik ulama besar di Madinah. Dia belajar kitab Muwatta dengan Imam Malik. Tapi nak bagi tahunya susahnya Imam Syafi'i, peristiwa mula-mula dia sampai, Imam Malik tengah mengajar, anak murid lain semua ada buku dengan pena duk catat. Imam Syafi'i ni tak ada apa. Dia ambil lidi. Kalau ikut kisah ada 2-3 kaul. Yang satu yang masyhur yang saya pegang, dia sampai tu dia ambil lidi, tak ada buku, dia tulis kat tangan dia. Jilat basah kan. Imam Malik duk mengajar, dia tulis. Imam Malik mengajar, tengok semua. Tengok budak ni seorang, dia duk dengan lidi dia buat begitu. Main-main budak ni. Boleh hakai. Boleh hakai budak ni. Habis-habis tu Imam Malik pun panggil, main sini. Tadi awak hang main-main dalam majlis ilmu. Imam Syafi'i kata, saya tak main-main, saya sungguh-sungguh. Habis tu aku tengok hang buat macam tu, aku menggunakan lidi ni untuk menulis ilmu aku belajar daripada kamu. Mengikut riwayat, hari tu 20 hadis Imam Malik mengajar dia, dia catat semua. Imam Malik kata, tunjuk kat aku nak tengok. Memanglah tak ada apa, ayat liang. Maka Imam Malik kata, cuba ceritakan apa yang kamu belajar tadi. Semua 20 hadis tu, semua betul macam baca. Sebab apa? Imam Syafi'i kata, memanglah tak ada di tanganku, tetapi semua ilmu yang aku belajar daripada kamu tadi, aku telah hafalnya. Saat lagi balik, panggil bini kita sebelum makan nasi lagi, cuba cerita hak Ustaz sebut tadi. Kalau dia boleh sebut semua, bini kita tu kira tahap Imam Syafi'i. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, bila mana dia belajar tu, habis belajar dia pi sampai ke Iraq. Belajar di Iraq sampai habis, jadi ulama besar. Satu hari mak dia pi buat haji di Mekah. Bila mak Imam Syafi'i pi buat haji di Mekah, dalam keadaan ibadat di Masjidil Haram, dia pun tumpang dengar ulama hebat sedang bagi kuliah. Maka mak dia dengar, tok guru besar ni duk sebut
guru kami Muhammad Idris Asy-Syafi'i, tok guru kami Muhammad Idris Asy-Syafi'i sebut macam ni. Tok guru kami, tok guru aku Muhammad Idris Asy-Syafi'i sebut macam ni. Mak dia pergi tanya tok guru tu lepas habis gula, siapa Muhammad Idris Asy-Syafi'i yang kau sebut ni? Guru kami yang hebat duduk di Iraq. Siapa dia? Dia adalah anak aku, dia kata. Subhanallah, guru aku adalah anak kamu, wahai perempuan tua. Maka mak dia bagi tahu kat dia, suruh dia balik. Aku nak jumpa, sebab lama dah keluar ni. Maka Imam Syafi'i pun bila dapat berita macam tu, bagi tahu semua kat penduduk Iraq, anak murid dia, aku nak balik dah ni, mak aku panggil balik. Baru nak balik, kita ni baru pergi seminggu, 100 kali dah telefon, sebab sehari 10 kali. Bila nak balik tu, bersedihlah anak murid dia di Iraq. Maka mereka pun kumpul lah, bagi, pakat bagi. Termasuklah mereka bagi unta, dia bagi unta ni. Dia pun balik dengan beberapa orang anak murid dia. Sampai di sempadan Mekah, dia bagi tahu kat bantu dia, bagi tahu kat mak aku, anak dia dah sampai kat sempadan nak balik. Tengok adab tuan-tuan, adab orang pergi musafir ni macam mana. Sebab itulah kita kalau pergi mana-mana, balik jangan buat terkejut. Sampai saja kalau boleh nak buat surprise, pukul 3 pagi nak buat surprise, terkejut mak dia. No? Bagi tahu kat mak aku dah sampai di sempadan nak balik jumpa mak. Maka dia pun pergi jumpa wakil ni, bagi tahu aku ni adalah wakil daripada Imam Asy-Syafi'i, anak kamu. Dia bagi tahu kat kamu bahawa dia sudah sampai dekat sempadan Mekah, dia nak balik berjumpa dengan kamu. Harapan wakil dia tadi nak dengar berita, oh seronok, terujalah. Maka apa kata mak Imam Syafi'i? Apa yang dia bawa balik? Mak ni biasalah tanya, awak balik apa? Mak dia tanya, apa yang dia bawa balik? Maka kata pembantu Imam Asy-Syafi'i, dia membawa banyak unta, harta lain yang diberikan oleh anak-anak murid dia di Iraq. Bila dengar macam tu, mak Imam Syafi'i dengan harapan tadi, seronoklah, berjaya lah ni, masuk industri ni, mengaji lama ni 5 tahun ni, mestilah bawa balik kereta, bawa balik menantu kan. Seronoklah mak cik bawa balik menantu, kereta 10 biji, mestilah seronok. Tapi mak dia kata, kalau macam tu lah, jangan suruh dia balik. Pergi bagi tahu kat dia, kalau macam tu jangan suruh dia balik. Oh, terkejut pula. Bayangkan tuan-tuan, ni setahun tak balik, bila tiba-tiba telefon mak, cik nak balik ni cik beli semua ni, cucuk-cucuk hak mak suka. Ni baju hak mak dah berkenan tu. Ni tudung apa, Siti Khadijah ni, selori bawa balik kat mak. Ingat mak seronok. Mak dia kata apa? Kalau macam tu jangan bagi dia balik, bagi tahu kat dia. Maka bila bagi tahu kat Imam Syafi'i, fahamlah Imam Syafi'i. Maka mak dia bukan nak yang tu. Maka dia panggil semua orang Mekah hak susah, dia sedekahkan semua harta yang dia ada, hanya tinggal ilmu di dada dan juga kitab-kitab dia. Waktu tu dia pergi bagi tahu balik kat mak dia. Bila bagi tahu kat mak dia apa Imam Syafi'i bawa, Imam Syafi'i hanya bawa ilmu di dada dan juga kitab-kitab ilmu dia. Maka mak dia kata, baliklah, aku teruja, tak sabar nak jumpa anak aku. Tengok tuan-tuan, betapa orang yang bersusah payah untuk mencari ilmu ni, bukan saja akhirat, dunia pun Allah permudahkan. Tengok tadi, unta dia, harta dia dapat semua. Tapi yang tu bukan yang dia nak, dia sedekah bagi ke orang semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,